Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Kita kembali semula dalam TikTok eksklusif bersama Syarif. Tuan-tuan dan puan-puan, kita selalu melihat ataupun selalu dengar mengenai cerita-cerita mengenai hukuman sebat. Saya berpeluang melihat sendiri hukuman sebat yang dijalankan di penjara Kajang tidak beberapa lama dulu. Bukan senang untuk mendapat peluang, tak tahulah saya nak kata keemasan ke, peluang yang menggerunkan ke apa ke, semuanya datang apabila pihak Jabatan Penjara ketika itu membenarkan apabila saya membuat permohonan untuk menyaksikan sendiri hukuman tersebut. Mereka membenarkan permohonan saya. Saya tidak bercadang untuk mengupas mengenai hukuman tersebut persih, kerana saya rasa tuan-tuan pun boleh tahu, boleh tengok di YouTube ke di mana ke mengenai bagaimana hukuman itu dijalankan. Tetapi apa yang saya nak cerita di sini adalah pengalaman saya membual tukang sebat itu sendiri. Orang kata apa? Of course, hukuman sebat tidak akan berlaku jika tidak ada orang yang menyebatnya. Dalam hal ini, saya akan berkongsikan tentang pengalaman saya menemubual tukang sebat ataupun jawatan yang dikenali sebagai pegawai sebat. Baik, apa yang saya nak cerita di sini, saya harap sekurang-kurangnya bolehlah menutup ataupun menjawab pelbagai persoalan ataupun cerita-cerita dongeng berkaitan dengan hukuman sebat ni. Sebab ramai orang di luar sana bila bercakap seolah-olah mereka tahu luar dalam apa itu hukuman sebat, sedangkan mereka sendiri tidak pernah melaluinya, satu perkara. Yang kedua, tidak pernah melihatnya, satu perkara. Yang ketiga, tidak pernah menyelami ataupun mengetahui dengan tepat peranan tukang sebat itu, satu perkara. Saya ingat lagi tuan-tuan dan puan-puan, ketika itu saya menemubual seorang tukang sebat yang saya boleh katakan sangat-sangat berpengalaman. Soalan pertama yang saya tujukan kepada beliau adalah, "Cik, apakah kriteria untuk menjadi tukang sebat?" Dengar elok-elok tuan-tuan dan puan-puan, ini betul-betul first hand informationnya. Saya bukan dengar daripada orang lain ke, and then orang lain sampai pada orang lain sampai pada orang lain. Ini adalah pengalaman eksklusif saya menemubual beliau. Kata pegawai sebat ni mudah saja. Perkara pertama kalau nak jadi sebat adalah dia kena lahir. Kehendak tu lahir daripada diri sendiri. Bukan orang kata saja nak cuba-cuba ke, ataupun saja orang kata apa, nak dapat elang lebih ke, dan sebagainya. Pertama, untuk menjadi seorang pegawai sebat, menurut tukang sebat itu, dia kehendak tu datang daripada diri dia sendiri. Kedua, of course, ia melibatkan penggunaan fizikal. Menjadi tukang sebat, tuan-tuan, dia memerlukan tenaga yang bukan sedikit. Tuan-tuan bayangkan, ada kalanya mereka terpaksa menyebat 10 orang, 20 orang, 30 orang. Dan bila nak sebat tu, seorang tu tak semestinya satu sebatan. Kadang-kadang dia boleh 10 sebatan, 15 sebatan, maksimum sampai 24 sebatan dan sebagainya. So, ia memerlukan tenaga yang bukan sedikit. Tuan-tuan dan perempuan, pengalaman saya melihat tukang sebat ni, baru masuk orang kedua, ketiga, banduan yang hendak disebat tu, mereka dah berpeluh ni atas bawah ni. Maknanya tenaga yang digunakan bukan sedikit. Berbalik pada soalan tadi, di samping kehendak nak menyebat tu datang pada diri sendiri, mereka juga kena memiliki kekuatan fizikal. Baik, mungkin orang tanya saya, kekuatan fizikal tu macam mana? Dia kena tinggi ke, badan besar ke, macam rugby player ke apa ke? Tuan-tuan dan perempuan, menurut tukang sebat ini, yang dimaksudkan fizikal yang cantik ni tak semestinya tukang sebat tu dia kena seorang yang macam bodybuilder.
Macam Malik Noor kena ketinggian 6 kaki dan sebagainya. Tidak semestinya. Malahan mereka yang memiliki tubuh yang sederhana juga mampu menjadi seorang tukang sebat yang baik, dengan syarat dia kenalah memiliki, orang kata apa, fizikal yang baik dan tidak mempunyai, orang kata, biasalah, tidak ada penyakit-penyakit kronik jantung dan sebagainya yang boleh menjejaskan prestasi dia. Seterusnya, untuk menjadi seorang tukang sebat ataupun pegawai sebat, dia mestilah minat dan sanggup memikul tanggungjawab. Yang dimaksudkan sanggup memikul tanggungjawab ini adalah apabila berlaku keadaan yang tidak diduga, salah sebat ke, tersasar dari sasaran ke, dia hendaklah bertanggungjawab di atas perbuatannya itu. Dia tak bolehlah orang kata, masa kalau jadi apa-apa, dia angkat tangan, ni bukan kerja saya, saya dah tahu. Dia tak boleh macam tu. Dia kena ada minat dan juga tanggungjawab. Dan of course, antara kriteria yang dipertimbangkan, dia mempunyai mutu disiplin kerja yang baik lah. Dia tidak boleh lah, pegawai sebat ni dia tidak boleh ada masalah disiplin yang teruk, kaki ponting ke, kaki absent MC dan sebagainya. Sebab tuan-tuan nak tahu tak, tukang sebat ni dia kena datang on time, dia kena concentrate, dia kena tumpu pada kerja dia. Jadi kalau dia memiliki disiplin yang, orang kata apa, kucak-kacir ni, macam mana dia nak menjadi seorang tukang sebat yang baik. Baik, itu kalau kita kata antara kriteria. Dan apa pula ciri-ciri seorang pegawai sebat yang baik? Ciri-cirinya adalah, kalau menurut tukang sebat ni, pertama, dia kenalah memiliki kekuatan yang semula jadi. Maknanya, masa dia mula-mula training pun dia sudah ada, orang kata macam apa, kalau penyanyi ni bakat semula jadilah. Tapi kalau untuk tukang sebat ni, menurut tukang sebat ni, dia seorang tukang sebat atau pegawai sebat tu hendaklah memiliki kekuatan yang semula jadi. Kemudian, dia hendaklah mengikuti latihan yang intensif, dan yang seterusnya, dia mempunyai stamina. Untuk mendapatkan stamina, untuk mendapatkan kekuatan ni semua, tukang sebat ni dia kena ada ekstra. Dia kena sentiasa exercise, sentiasa pergilah, buatlah usaha macam mana pergi gym ke apa ke, untuk memastikan bahawa kekuatan hayunan rotannya itu adalah maksimum. Kerana untuk menjadi tukang sebat, mereka hendaklah menyebat dengan sekuat ataupun semaksimum keupayaan mereka. Barulah mereka boleh diiktiraf sebagai tukang sebat yang baik. Kemudian, dia tukang sebat ni, dia ibarat macam komando jugalah. Apa maksud saya komando? Maksudnya, yang minat ni ramai, yang minta ni ramai, tetapi yang betul-betul lulus dan layak bergelar pegawai sebat ni, jumlah dia sangat kecil. Ini kerana banyak perkara, banyak faktor. Kerana selain daripada fizikal, minat dan semua ni, disiplin adalah, seperti yang saya katakan tadi, adalah yang utama. Begitu juga kalau dia gagal dari segi teknik pun, dia akan dikeluarkan daripada calon ataupun daripada tugasnya sebagai pegawai sebat. Kemudian dia juga tidak boleh, orang kata apa, sesuka hati, sekejap pukul kuat, sekejap pukul perlahan apa semua. Dan yang paling penting, dia kena amanah lah. Dia tak boleh lah memilih, contohnya mungkin dia baik dengan banduan tu ke, jadi pukulan dia tu jadi slow. Dia tak boleh macam tu. Dia kena amanah. Itu yang dimaksudkan dengan amanah. So, selain daripada menguasai teknik pukulan ataupun hayunan yang tepat, selain mempunyai kekuatan hayunan, hukuman yang hebat, dia juga tidak boleh dipengaruhi ataupun tidak amanah memilih ataupun ada perasaan kesian dan sebagainya. Itu adalah pantang utama untuk menjadi seorang pegawai sebat. Soalan yang paling famous saya terima adalah, berapa pendapatan untuk menjadi bila kerja sebagai pegawai sebat ni? Tuan-tuan dan puan-puan, dia begini. Untuk menjadi pegawai sebat,
pertama dia harus disahkan dalam jawatan dulu. Maknanya dia wadah yang disahkan dalam jawatan, maknanya dia dah boleh apply lah untuk menjadi tukang sebat. Maknanya kerja hakiki dia tu jalan macam biasa. Kerja dia sebagai wadah tu jalan macam biasa. Tetapi dia ada satu tugas khas yang lain, iaitu tugas sebagai tukang sebat. Maknanya dia dua job lah. Dia kena, pertama dia macam wadah biasa, tetapi pada hari tertentu ataupun ketika dia diperlukan berkhidmat sebagai pegawai sebat, dia akan dikecualikan daripada kerja hakiki itu. Okey, berbaik pada pendapatan, maknanya dia menikmati gaji dan juga allowance dan sebagainya seperti wadah yang lain. Tetapi ini ada kelebihan sikit lah. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan perempuan, saya tak tahulah sama ada kadar ini masih sama atau tidak. Ketika saya interview pegawai sebat itu, allowance yang diterima oleh pegawai sebat adalah sekitar 8 ke 10 ringgit untuk satu sebatan. Maknanya bukan satu orang banduan, tetapi satu sebatan. Maknanya kalau seorang banduan tu kena 10 hukuman sebat, penyebatnya itu tadi atau pegawai sebatan tadi tu akan menerima RM100 lah. Kerana satu sebatan dikira RM10, dua sebatan RM20 dan seterusnya. Okey, mungkin orang kata, kalau macam tu kaya-kaya lah. Tak juga. Kerana pegawai sebatan ni bukanlah seorang di dalam penjara tu. Dia mungkin jumlah dia, saya tak tahulah berapa spesifik jumlah dia, tapi dia lebih lah pada seorang. Maknanya jumlah itu akan dikongsi lah mengikut sebatan yang dilakukan. Seterusnya, ada yang tanya saya, apakah jenis rotan yang digunakan? Baik, tuan-tuan dan perempuan, rotan untuk sebatan ni dia berbeza. Dia berbeza. Untuk hukuman syariah, saiz dia lain. Untuk CBT ataupun pecah amanah semua ni, kes kola putih ni, saiz rotan dia berlainan. Untuk jenayah ni, saiz rotannya pun berlainan. Okey. So, kita pergi ke pesalah jenayah dulu. Okey. Rotan yang digunakan adalah dari jenis rotan manau. Rotan manau ataupun rotan segar. Ni orang asli dia tahu lah ni. Segar lah. Maknanya dia panggil rotan segar. Maknanya rotan manau ataupun rotan segar. Okey. Dia, saiz dia tu, kalau mengikut catatan saya lah, ketika itu, kalau panjang ini untuk kesalahan jenayah, panjang dia lebih kurang, dia tak boleh lebih daripada 1 ke 1.2 meter panjang dia. Okey, panjang dia. Manakala dia punya ketebalan tu lebih kurang dalam setengah inci tebal dia. Padat, padu. Padu. Jadi bayangkanlah, rotan tu panjang dia tak boleh lebih kurang 1 ke 1.2 meter dan tebal dia tu lebih kurang daripada setengah inci dan sangat padu. Bayangkan sekiranya rotan itu singgah di punggung anda dalam kekuatan yang sangat maksimum. Bayangkan kesakitan yang dirasakan oleh seseorang banduan ataupun seseorang pesalah itu. Ada juga yang tanya saya, berapa harga rotan tu? Rotan ni mahal tuan-tuan. Dalam 9 kaki tu harga dia, kalau harga pasaran sekarang saya tak tahu berapa lah, mungkin sekitar RM20. So diorang kena balik, nanti diorang akan potong. Maknanya dia bukan murah rotan tu, sebab nak guna ni banyak. Okey, nak guna banyak kali. So rotan tu apabila diorang dah dapat, selalunya tukang sebat ni dia akan rendamkan dulu, kemudian jemur sebelum digunakan. So kalau berapa kali pula dia gunakan, bergantung, dia tak tentu. Dia bergantung pada kualiti rotan tu. Ada yang tukang sebat mungkin selepas 20 kali sebatan ke 30 kali ke, tak tahulah. Dia tengok pada kekuatan rotan itu, tengok juga kekuatan si tukang sebat dalam menghayun sebatannya itu. Selalunya tukang sebat ni dia akan pilih rotan yang orang kata fleksibel sikit. Maknanya yang keras tapi pada masa yang sama fleksibel. Maknanya dia boleh lentur lah lebih kurang. Itu kalau kita bercakap mengenai rotan yang digunakan. Dan soalan yang agak banyak juga yang saya terima adalah teknik. Teknik
yang digunakan oleh seseorang pegawai sebat. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, dia begini syarat asas sebatan ni adalah di bahagian punggung. Okey, tukang sebat ni hendaklah melaksanakan hukuman itu di bahagian punggung. Tidak boleh di bahagian bawah punggung, tidak boleh di atas punggung, tidak boleh di orang kata di bahagian belakang, kaki dan sebagainya. Jadi yang asas sekali kena ingat, pegawai tugas pegawai sebat adalah menyebat di bahagian punggung. Sekiranya sebatan itu terbabas, kan? Sekiranya terbabas, walaupun dia jarang berlaku lah, jarang sangat berlaku, kerana selalunya tukang sebat ni dia dah berlatih berkali-kali dan memang expert, barulah dia dibenarkan untuk melakukan tugas dia. Tetapi sekiranya terbabas ke bawah sikit ke daripada atau ke atas sikit daripada ruang yang dibenarkan, hukuman itu dianggap sudah pun berjalan. Katalah satu terkena peha, ada tiga, katalah dia kena 10 sebatan, tapi satu tiba-tiba terkena kat peha, itu dah kira satu dah habis, maknanya dia ada 9. Jadi bukan mudah kalaulah terbabas tuan-tuan dan puan-puan menjawab tukang sebat tu, dia kena bertanggungjawab. Itu yang kata tadi tu, seorang tukang sebat tu dia kena bertanggungjawab di atas tugas dia. Sampai satu keadaan tak ada kes di mana dia terpaksa menjawab, buat surat tunjuk sebab ataupun dipanggil oleh pengarah. Kenapa dia melakukan kesilapan yang sedemikian rupa? Berapa hukuman sebat yang boleh dikenakan? Okey. Maksimum tuan-tuan adalah 24 sebatan untuk seorang dan satu kesalahan. Maknanya kalau dia tak boleh lebih. Tetapi kalaulah dia katalah dah kena hukuman sebat 24 kali, dia dah pun settle, dia dah balik, esok tahun depan dia kena masuk, kena lagi 12 ke 13, itu lain. Tetapi maksimum sekali jalan adalah 24 sebatan. Teknik. Teknik. Saya juga bertanyakan kepada pegawai sebat tu, apakah teknik yang cik gunakan untuk menyebat pesalah? Selalunya tuan-tuan dan perempuan, teknik yang paling famous lah orang kata, teknik adalah dua. Satu, teknik macam pancung kepala orang. Maksudnya, tukang sebat tu dia akan angkat rotan tu daripada atas dan terus libas ke bawah. Dia begini. Macam pancung kepala orang. Itu antara teknik yang paling famous. Ada juga tukang sebat yang menggunakan teknik yang macam mendata daripada kiri ke kanan. Maknanya dia swing badan dia tetapi mendata. Dia bukan daripada atas. Tapi apa pun, sama ada teknik pancung ke, teknik mendata ke, yang pasti ia perlu dilakukan sekuat-kuat mungkin. Sekuat-kuat mungkin dan masuk ke kawasan sasaran. Itu yang paling penting. Ada orang tanya, ada teknik ke nak susun tu? Sebab ada banduan mengatakan bahawa luka dia orang tu cantik aja, sebaris. Ada juga banduan yang kata punggung dia orang tu dah macam orang kata compang-camping lah. Yang tegak, parut tegak, parut melintang, parut apa. Jadi dia macam ni. Benda tu terpulang kepada skill seseorang pegawai sebat. Ada pegawai sebat yang lebih suka menyebat dengan cara menyusun satu. Ada juga pegawai sebat yang orang kata apa, tidak memikirkan kaedah tu. Dia lebih suka ikut kehendak dia. Tapi bukanlah ikut orang kata bersuka hati. Sebab apa? Yang penting sebat itu di kawasan berkenaan. Sama ada dia nak sebat cantik ke, dia nak sebat huru-hara ke apa ke, selagi berada dalam orang kata apa, kawasan sasaran, ia dibenarkan oleh peraturan dan undang-undang. Okey, kena ingat semasa hukuman sebat itu dijalankan, dia ada pengarah penjara ataupun timbalan dia. Dia juga ada doktor, dia juga ada pegawai rekod. Okey. So bukan seorang-seorang. So maknanya apa saja perbuatan tukang sebat akan dimonitor ataupun akan diperhatikan. Pengarah akan tengok
hukum pegawai sebat ni macam mana sebatan dia, lembik ke, ataupun dia tengok macam dah penat ke, ataupun macam tak fit ke tukang sebat tu. So maknanya dia kena sentiasa maintain, pegawai sebat ni kena konsisten dia punya fitness dia tu sewaktu melakukan sebatan. Yang kedua, doktor pula doktor ni selalu doktor kerajaan lah yang dilantik, ataupun doktor swasta tapi diiktiraf oleh kerajaan. Dia akan memastikan sama ada banduan yang disebat tu fit untuk dihabiskan sebatannya, ataupun di pertengahan jalan itu terpaksa dihentikan. Ada orang kata hukuman ni jalan sekerat je. Contoh ada orang kata kalau 10 tu hari Senin kena 2, hari Selasa 2. Tidak tuan-tuan dan puan-puan, hukuman sebat akan dijalankan secara sepenuhnya tanpa ada tangguh-tangguh ataupun beza-beza hari. Maknanya dalam arti kata lain, kalau dia kena 10 sebatan, 10 akan dihabiskan pada masa yang sama. Kecuali, ada pengecualian, sekiranya banduan yang disebat itu pengsan ataupun pihak perubatan, doktor mendapati bahawa nyawanya terancam. Kadar degupan jantung terhenti ke whatever lah. Maknanya hanya ketika itu doktor boleh memaklumkan supaya hukuman itu di stop dulu ataupun diberhentikan. Tapi normally boleh dikatakan hampir 80, 90, 99% hukuman itu akan jalan terus. Tak ada orang kata stop sekejap ke, sambung lusa ke, sambung tulat ke. Tak ada istilah tu. Ada orang tanya, sebat ni masa bila? Dia macam ni. Hukuman sebat akan dijalankan kepada seseorang pesalah atau banduan setelah habis semua tempoh rayuan. Apabila mahkamah dia dah tak ada dah hukuman rayuan ke apa ke, dah habis, maknanya macam dia terimalah hukuman tu, masa itulah hukuman sebat akan dijalankan. Ada juga keadaan di mana dia sebenarnya dikenakan hukuman mati. Saya bagi satu contoh. Dia dikenakan hukuman mati, tetapi dia ada rayuan. Dia merayu. Terus ditukar seksyen yang daripada hukuman mati tu pergi ke penjara. Tetapi hukuman tu penjara dan ada sebatan. Mungkin jumlah dia dah duduk penjara tu dah lama. Mungkin dia dah duduk penjara tu 7 tahun. Maknanya bila dia tukar seksyen, dia dah boleh bebas. Tapi dia masih berhutang hukuman sebat itu tadi. Jadi sebelum dia keluar melangkah sebagai seorang banduan bebas, dia akan menjalani hutang tetap hutang. Maknanya walaupun hukuman penjara dia dah habis, tetapi sebelum dia keluar daripada penjara tu, penjara akan laksanakan dulu hukuman sebat ke atasnya. Saya juga bertanya pada pegawai sebat tu, apakah benda dongeng ataupun fiksyen yang selalu orang bercakap tentang tukang sebat ni? Dia kata pernah satu hari tu, dia kata dia duduk minum lah. Orang kat kedai tu dia tak tahu yang dia ni tukang sebat. Dia dengar lah orang bercerita. Dia senyum je lah kan. Selalunya orang akan bercerita 2-3 perkara yang sebenarnya fiksyen. Apa dia? Pertama, orang selalu kata sebat ni guna ekor pari, which is 100% tidak betul sama sekali. Macam saya sebut tadi, hukuman sebat adalah menggunakan rotan. Yang penjara guna ni rotan manau ataupun rotan seger dia panggil. Yang kedua, ada juga yang dakwa bahawa penjara menggunakan alat lain. Alat lain sebenarnya bukan rotan, ada benda lain, laser ke apa ke, which is also tidak benar sama sekali. Tadi di awal tadi saya ada sebut bahawa hukuman sebat ini berbeza kategori dan berbeza cara pelaksanaan dia. Betul. Untuk kesalahan jenayah samalah macam saya sebut tadi. Hukuman mesti dilakukan dengan pukulan tu kena sekuat mungkin, hayun dan sebagainya. Tetapi untuk juvana ni berbeza tuan-tuan. Untuk juvana, menurut pegawai sebat tadi, pesalah tadi hendaklah dipakaikan seluar. Seluar yang nipis lah.
Kalau untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, untuk kesalahan jenayah ni selalu diorang bercawat saja, tutup depan belakang buka, togel macam tu kan. Tapi untuk pesalah juvana, dia dipakaikan dengan seluar. Begitu juga kalau hukuman kola putih ataupun CBT pecah amanah apa semua ni, sama juga mereka akan dipakaikan seluar yang nipis. Hayunan juga tak sama. Kalau kata tadi jenayah tadi hukum libas dia tu libas kau-kau punya, tetapi untuk juvana dan CBT libasannya itu tidak sekuat. Selalunya orang kata akad paras ketiak ajalah. Begitu juga dari segi saiz rotan tadi. Kalau kita jenayah tadi, panjang dia tak boleh lebih daripada 1.2 meter. Ketebalan dia setengah inci. Tapi untuk kes juvana dan juga kes kola putih, rotan tu lebih kecil. Sama juga kaedahnya dengan pesalah syariah. Pesalah syariah ni kalau sebat tu hayudan tu hanya orang kata apa, ibarat kepit buku je lah, tak boleh angkat tinggi, hanyalah diparas ketiak sahaja. Betul lah tu, kalau orang kata hukuman berbeza-beza, memang betul. Untuk hukuman jenayah, libasannya lain, sebatannya lain, untuk juvana lain, begitu juga untuk CBT ataupun pecah amanah. Akhir sekali tuan-tuan dan puan-puan, saya bertanyakan kepada pegawai sebat ini, apakah perasaannya ketika dia melakukan hukuman yang ramai orang anggap sebagai tidak berperi kemanusiaan, ada yang menganggap ia satu kejam dan sebagainya. Baginya dia seseorang itu harus melakukannya, dan dia memilih untuk memikul tanggungjawab itu, bukan hanya kerana duit semata-mata, tetapi sebab amanah yang dia pegang sebagai seorang pegawai penjara. Dalam bab ni adalah saya pun berpendapat yang sama. Kita tidak boleh menghukum kerana kita tidak berada di tempat beliau. Anda boleh katakan apa saja, tetapi setiap orang persepsinya berbeza. Yang paling penting, tuan-tuan dan puan-puan, saya dah terangkan tadi apakah ciri-ciri seorang tukang sebat, dan tak perlulah saya ceritakan pula kengerian yang terpaksa ditanggung oleh mereka yang menerima hukuman sebat itu. Yang paling penting, jikalau anda tidak mahu menemui pegawai sebat di penjara, elakkanlah daripada melakukan kesalahan yang menyalahi undang-undang.